إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati lagi kasih Tuan Imam, sidang jemaah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita sambung bacaan dan perbincangan kita merujuk kepada buku 65 Gambaran Kehidupan Sahabat, buku pertama, muka surat kedua. Masih berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW, yakni Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat faedah daripada perbincangan kita ini, yakni kita dapat menjadikan mana-mana sahabat Rasulullah sebagai suri tauladan kita, yang secara tidak langsung sebenarnya kita mendapat petunjuk bagaimanakah Rasulullah melaksanakan syariat itu sendiri, sebab sahabatlah yang dapat melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan syariat itu. Nah, kita ni dah jauh ke belakang. Jadi, dan insya-Allah kalau kita dapat ikut sahabat, insya-Allah kita juga dapat ikut seperti mana yang Rasulullah kehendaki, dan jika itu yang kita capai, insya-Allah kita akan mendapat cinta Rasul dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana tanpa cinta Rasul dan tanpa cinta Allah, kita ni tak ada apa-apa. Tak ada nilai apa-apa. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat bersabar, sebab kita tak baca dengan pantas, tapi kita cuba ambil iktibar daripada setiap cerita. Saya sambung dengan perenggan seterusnya. Pada suatu pagi yang berembun segar dan suasana yang tenang berseri, terdengar orang berlaung. Muhammad dan sahabatnya telah hampir sampai ke Yathrib, yakni Madinah. Orang ramai segera bergegas menuju jalan yang akan dilalui oleh Nabi SAW, pembawa hidayat dan kebaikan. Mereka berlumba-lumba untuk sampai, kelompok demi kelompok. Golongan kanak-kanak turut menyelip dan mencerah gerombolan tersebut. Jelas tampak di wajah mereka raut kegirangan yang penuh perasaan keanakan mereka. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca buku-buku lain, sebenarnya keadaan itu sangat bercampur baur perasaan mereka, iaitu gembira pun ada, sedih pun ada dan sebagainya, terharu ada, syukur ada dan sebagainya. Sebab penduduk Madinah sebelum itu dengar cerita tentang Rasulullah, tapi ramai yang tak pernah melihat wajah Rasulullah, dan mereka tahu nikmat besar kalau Rasulullah sampai ke Madinah, rahmatnya, keredaan Allahnya sebagainya. Jadi kita ni, Rasulullah dah tak ada bersama dengan kita zahirnya, tapi sunnahnya kalau kita dapat hidupkan di akhir zaman ni, masya-Allah tuan. Kalau zaman itu mereka menunggu batang tubuh Rasulullah tu, dan mereka dapat ekstra lah, selain dapat melihat batang tubuh Rasulullah, dapat juga lihat langsung bagaimana Islam itu patut dilaksanakan. Sebab ada je di antara sahabat Rasulullah tu yang buta huruf dan sebagainya. Bukan semua sahabat Rasulullah tu hafaz Quran, tapi sahabat Rasulullah ni bertuah sebab dia dapat lihat batang tubuh Rasulullah, bagaimana Rasulullah melaksanakan perintah Allah tu. Jadi walaupun zaman kita ni Rasulullah dah tak ada depan mata kita, tapi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan, maknanya
Bila sebut sunnah Rasulullah tu walaupun kecil, kalau kita boleh buat, kita nak istiqamah. Itu tanda kita cinta pada Rasulullah. Dan insya-Allah sekecil-kecil mana pun sunnah Rasulullah yang kita hidupkan di akhir zaman ni, pahala dia seperti pahala 100 pahala syahid. Besar tu Zam. Kalau nak pergi berperang dekat Palestin sekarang, kerajaan tak benarkan. Jangan pergi. Sebab kita ni tertakluk kepada pemerintah. Walaupun kita bersemangat berkobar-kobar nak membela Palestin, tapi tak boleh pergi tanpa kebenaran pemerintah. Kalau pergi, itu bukan syahid. Itu bukan syahid. Kita ni tertakluk kepada pemerintah. Jadi kita nak dapat syahid tu payah, tapi rupanya bertuahnya kita, patut bersyukurnya kita sebagai umat Rasulullah, sekecil-kecil sunnah. Katalah kita pakai cincin ni sekecil-kecil sunnah, tu pun dapat pahala 100 pahala syahid dengan niat ikhlas nak ikut sunnah Rasulullah. Jadi orang lelaki ada peluang pakai cincin, orang perempuan jangan salah faham. Rasulullah lelaki, orang lelaki pakai cincin okeylah. Tak, orang perempuan pakai cincin pun dengan niat ikut Rasulullah dapat. Tapi cuma jangan jadi macam cerita Mami Jarum lah, pakai cincin, pakai gelang apa semua, itu haram kan. Boleh pakai gelang ni tapi tutup. Yang nampak hanya isteri, hanya suami saja. Orang lain tak nampak, tak perlu nampak. Jadi orang lelaki ada peluang selain dia pakai cincin. Kalau Allah rezekikan kita ada janggut nak tumbuh, simpanlah dengan niat sunnah, Orang perempuan apa yang isteri Rasulullah buat tu dia ikut, itu pun sunnah juga, dan sama pahalanya seperti 100 pahala syahid. Masya-Allah tuan-tuan. Pahala syahid ni, kalau orang mati syahid, Allahu Akbar. Orang mati syahid ni tak payah mandi dah. Dia terus dengan kain yang dia mati ketika syahid itu. Hebat. Dan orang syahid ni bila dia dah dikebumikan, dia tahu nikmatnya mati syahid ni. Dia kalau boleh dia nak minta hidup sekali lagi, nak mati syahid lagi. Begitu besarnya. Kita tak perlu sampai macam sahabat-sahabat Rasulullah mati dalam perang Badar, perang Khandaq dan sebagainya. Kita cuma amal sunnah saja, tuan-tuan. Jadi kita ambil iktibar mereka gairah nak jumpa Rasulullah pasal nak tahu macam mana nak amal Islam ni. Macam mana nak tamal Islam ni. Selain daripada Rasulullah tu sendiri akan membawa bersamanya rahmat besar. Rasulullah dah wafat, dah tinggal kita, tapi kita kena gairah. Bila sebut Rasulullah tu, apa lagi yang Rasulullah buat yang kita boleh buat? Contoh apa lagi? Saya selalu ingatkan diri saya dan tuan-tuan, antara solat sunat yang Rasulullah tak tinggal ialah solat sunat witir, tuan-tuan. Jangan tunggu Ramadan ni. Ustaz, jangan tinggal. Kalau boleh sebelum tidur. Kalau tak boleh, bangun awal pagi sebelum masuk subuh, buatlah. Paling tidak pun 1 rakaat. Atas cintanya kita kepada sunnah Rasulullah. Dan insya-Allah, walaupun satu sunnah tu yang kita buat, tapi kalau secara istiqamah dan ikhlas kerana nak menagih cinta Rasulullah dan cinta Allah, insya-Allah Allah akan pandang di akhirat. Allah bukan nak lihat berapa banyak kita amal. Allah bukan nak lihat berapa banyak kita amal. Allah tahu dah umat akhir zaman ni dia tak sehebat umat-umat awal. Hidup pun umur kita pendek je. Umur Rasulullah 63. Saya ni dah tak boleh main-main dah sebab dah 63. Anytime je jam, kan? Sebab Rasulullah kata umur umat dia 60 hingga 70. Siapa dah dapat sama dengan umur Nabi tu, jangan main-main dah. Tak ada masa nak main-main. Bolehlah main panah atau apa semua, tapi pergi memanah pun kena ingat sunnah, kan? Buat apa pun ingat, ya Allah aku ni nak bawa bekal mati, ya Allah aku. Tapi memang ada ujian, tuan-tuan. Kita nak kekal dalam kebaikan ni ada ujian. Nampak zahir manusia, tapi sebenarnya Allah yang uji. Sebab Allah nak kita sentiasa ingat, engkau buat segala amal ni kau nak bawa kan, nak jumpa aku kan. Sekarang aku nak test. Apa yang Allah nak test? Ikhlas ke tak ikhlas? Nah, itu sebenarnya. Ni saya ceramah ni, saya akan diuji. Nah, ujian tu sebenarnya kemuncaknya nak test. Saya ikhlas tak ikhlas? Ikhlas ke tak ikhlas? Atau nak tunjuk pandai? Nah, kalau saya nak tunjuk pandai tak ada apalah. Tak ada apa. Tapi kalau saya ikhlas, tonton pun dah datang dengan kuliah ni, dia akan uji.
Menyesal aku kalau aku tak pergi tadi, aku dah dapat makan percuma pukul 8.30. Contoh kan. Setiap amal saya diamanahkan jaga masjid kan, masjid raya tu diuji. Sebelum nak buat keputusan tu kita bincang. Akhirnya muafakat kita, okey, kita angkat bunga bonsai dekat masjid lama tu. Melok kita angkat je, subuh tadi dah jadi isu dah kan. Dah jadi isu. Terpaksa saya jawab dalam kumpulan karya, kumpulan kuliah, supaya jangan kekal dalam keadaan kejahilan dan buruk sangka, sebab habis kan. Nah, minta maaf saya ni kalau cakap saya ingat contoh semasa saya keluar aja, tak ada niat apa-apa dah. Baik tuan, so saya diuji. Kau buat keputusan tu, kau nak cari redha Allah ke nak cari puji orang? Tapi kau mana pun kena jawab lah. Dah bincang nak jawab tak jawab. Dia kata haji kena jawab ni. Tidak, dia orang tak faham. Jadi akhirnya dia dalam keadaan jahil, orang ni akan benci apa yang dia jahil. Jadi kita nak supaya cari akal. Jadi tuan akan diuji. Jadi ambillah pengajaran daripada orang Ansar ni. Dia menunggu kehadiran Rasulullah dengan berbagai-bagai alasan, tapi kemuncaknya ialah dia nakkan kecintaan Rasulullah. Akhirnya dapat cinta Allah. Jadi kita gairah kawan-kawannya, walaupun Rasulullah tak ada depan mata kita, gairah nak amal sunnah dia. Insya-Allah tuan-tuan. Nanti Allah bagi kita lebih daripada apa yang kita sangka. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar sampai. Betul sampai. Dia orang dah tunggu berhari-hari tu. Ni kata ada yang meriwayatkan bila sampai tu ada syair, tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Itu kalau saya tak boleh turunkan, nanti tak jadi kuliah. Kan? Sebab kalau kita faham, kita akan sebab mereka tunggu tu, ya Allah, telah datang bulan purnama daripada lembah Wadi. Wajib kita bersyukur ni sebab dia datang bawa petunjuk Allah. Wajib syukru alaina. Tapi kita tak faham. Timbullah fitnah, mula-mula itu bid'ah lah apa semua kan. Masya-Allah. Dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat, mereka bila depan Rasulullah mereka bersyair, kan? Rasulullah tak marah pun. Asal jangan syirik dah. Betul? Sebab ada orang dia mempunyai kelebihan bersyair. Dia memuji Rasulullah tu bukan dia memuja macam orang kafir menyembah, tapi memuji Rasulullah tu sebab yang tersiratnya, ya Allah, aku nakkan kecintaan Kau ya Allah, tapi aku tahu tak mungkin aku dapat cinta Kau ya Allah melainkan aku cinta Rasul Kau ini. Itu sebenarnya dia punya yang tersirat. Sahabat semua tahu tak mungkin aku dapat cinta Allah melainkan aku cinta Rasul Kau ni. Itu masing-masing nak dapat cinta Rasulullah. Sebab dengan cinta Rasulullah tu baru dapat cinta Allah. Tapi kita yang tak faham air zaman ni, setengah dia kata buat apa dah buat maulid ni, buat apa dah duk selawat ni selawat tu. Tuan-tuan ingat, saya ingatkan diri saya, tuan-tuan abaikan saja. Teruskan. Macam taman kita, kaum ibu dah ada kumpulan selawat. Teruskan. InsyaAllah kita tak tahu amal ibadah kita yang mana jadi sebab Allah nak tempatkan kita dengan rahmatnya di syurga. Buat je, buat. Entah akan kita semayang tu dengan tak khusyuknya, tak ada apa-apa di sisi Allah. Tapi kerana kita tiap-tiap minggu selawat tadi, rupa dengan asbab tu Allah masukkan syurga. Rupa semua muslimah Taman Bidara Palma yang selawat tiap-tiap tu masuk syurga. Pasal apa? Semayang ke? Bukan. Pasal apa? Kau dapat rahmat Allah pasal kau cinta sangat dekat dia punya kekasih. Kita tak tahu. Saya yakin bukan sebab kita punya ibadah ni, apalah sangat ibadah kita dengan tak kerti bahasa Arab ni. Betul. Tak ada apa-apa ibadah kita. Dengan puasa teringat bila boleh makan. Orang puasa bukan ingat bila boleh makan. Janganlah habis Ramadan ni. Kita alamak datang dah Ramadan. Bila dah hujung, dah nak habis dah Ramadan. Dengan puasa yang macam tu nak masuk syurga. Tapi jangan pula tak puasa. Tapi kita ni nak masuk syurga ni dengan rahmat Allah. Antara jalan pintas nak dapat rahmat Allah, mesti cinta kekasih-kekasih dia. Siapa kekasih dia? Kekasih dia yang paling utama ialah Rasulullah, dan kemudian sahabat-sahabat dia, dan tabi'in, dan tabi' tabi'in, dan para ulama.
dan mereka yang menyintai sunnah Rasulullah dan sahabat. Jadi jangan tuan-tuan, ini apa ni perjuangan kita, mati hidup kita. Jadi kalau kita dah berselawat ni, dia yang cantik orang lelaki pun ada kumpulan selawat kat taman ni, tapi belum nak jadi ya. Sebab orang lelaki sibuk bawa selawat macam orang perempuan bawa tu mudah kan. Tak payah yang pelik dah susah-susah. Lepas tu buku tu saya ada terjemahan pula. Dia kan kita selawat banyak-banyak tak tahu apa kita cakap kan. Jadi baca. Baik tuan-tuan. Unta yang dinaiki berjalan di celah-celah orang ramai yang bersesak-sesak. Wanita dan anak-anak kecil yang berada di rumah naik ke tingkat atas. Tingkat atas ada rumah dia tinggi sikit. Mereka tertinjau-tinjau dari jauh ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tertanya-tanya, yang mana satu dia? Yang mana satu dia? Tengok tu. Tak kenal, dengar cerita je. Ada orang Ansar yang dah pergi Mekah, dengar cerita. Cerita Rasulullah ni fizikal ni macam ni. Kau kalau tengok, kau rasa tak ada benda lain yang indah dah di dunia ni. Siapa yang, kalau kita baca sirah, sahabat yang dah tengok muka Rasulullah tu, kalau tiap-tiap hari tak dapat tengok tu, gundah gulana. Macam mana? Ya Allah, tak tahu Tapi insya-Allah, kalau kita sungguh-sungguh, kalau tak mimpi pun dapat pergi Madinah, ziarah makam Rasulullah pun dah cukup lah. Siapa yang dah pergi tahulah. Kali pertama berdiri kat depan makam, tak keluar cakap. Kita tak tahu apa nak cakap. Cuma dalam hati je lah. Saya doakan siapa yang belum berkesempatan tu, mudah-mudahan dapat. Jadi mungkin tuan-tuan faham lah apa yang saya maksudkan. Siapa dah pergi dia tahu lah. Kali pertama tu memang kita tak tahu. Mungkin kali kedua tu kita dah lebih tenang sikit lah. Baik tuan-tuan, itu kita yang 1445 tahun sesudah wafat Rasulullah pergi, dapat lihat makam dia pun kita dah rasa apa? Bayangkan sahabat Rasulullah yang dapat lihat dengan mata mereka. Itu sebab bila mereka yang Ansar dah tengok Rasulullah dekat Mekah, bila dia balik itu dia cerita dekat orang Madinah. Orang Madinah ni dengar kata Rasulullah nak hijrah tu dah tak boleh tahan lah. Bayangkan. Jadi moga-moga kita dapat pergi sebab hebatnya Rasulullah ni, tak ada siapa pun lebih hebat daripada Rasulullah yang nama manusia. Hatta lain-lain Nabi dan Rasul. Tidak, dia tak isytihar lah. Rasulullah ni tidaklah diisytihar sebagai penghulu para anbiya. Memang hebat tuan. Sehingga dah tak ada pun, hanya ada makam dia tu pun. Kita kalau betul-betul kita pergi tu memang kita niat nak ziarah Rasulullah, insya-Allah dia akan dapat kita bawa balik. Ingatan tu kita akan dapat balik sampai bila-bila. Tapi kalau kita pergi umrah tu macam sebab ada duit nak pergi, lebih kepada nak melancong, nak pergi tengok ladang unta, nak pergi tengok apa semua, takut-takut tak dapat yang lebih istimewa. Yang lebih istimewa bawa balik memori kita bersama Rasulullah. Yang lebih istimewa bawa balik memori kita beribadah di hadapan Baitullah. Itu yang lebih istimewa. Tak dapat pergi apa, Taif pun tak apa, tak dapat pergi apa, duduk je lah kat Madinah tu. Hari-hari pergi Masjid Nabawi, hari-hari pergi, pagi pergi, tengah hari pergi, petang pergi, maghrib pergi, isyak pergi maksud saya pergi masjid tu, dan kemudian sebelum balik ziarah Rasulullah. Tak payah pakai nusuk. Ziarah lalu masuk Babus Salam tu, keluar Babu Bakir, berhenti depan Rasulullah, berhenti depan Sayyidina Abu Bakar, berhenti. Bawa balik memori tuan-tuan. Saya ingatkan saya tuan-tuan, ada peluang Allah bagi pergi umrah, itu yang paling utama. Kita balik nanti Rasulullah tu terpahat dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Kita balik nanti Masjidil Haram tu tepat, bukan Taif. Tak salah pergi Taif, tapi kadang saya gambar pergi sini pergi sana, buang masa. Kalau kali pertama tu wajib, jadi tak payah pergi sini tak pergi sana. Kalau kita dah laksanakan sungguh-sungguh, tak dapat pergi kali kedua pun tak apa kan? Sebab yang wajib umrah tu sekali, yang wajib haji tu sekali.
Tapi kalau ada peluang pergilah Mat, banyak kali ya. Kata para ulama sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Azam 5 tahun sekali. Okey tuan-tuan. Itulah hari yang tidak dapat dilupakan hingga kan kenangan itu masih terus basah dalam ingatan Anas walaupun umurnya telah menjangkau lebih 100 tahun, iaitu 103 tahun. 103 tahun. Sahabat yang paling panjang usianya ialah Anas. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca kisah ni daripada buku-buku lain, dikisahkan masa tu berebut-rebut orang Ansar ni supaya Rasulullah singgah rumah mereka. Singgah ini minta. Akhirnya Rasulullah biarkan unta Rasulullah. Unta tu bergerak, di mana unta tu berhenti kat rumah tu Rasulullah akan tinggal. Berhentilah di rumah Arqam, Abi Arqam. Betul tak? Tak salah saya. Betul Johanna. Tanya Ustazah Arqam, Abi Arqam. Berhenti kat rumah tu. Rasulullah duduk beberapa hari kan. Akhirnya Rasulullah dirikan apa yang pertama? Masjid Quba kan. Itu yang sekarang kalau kita pergi umrah, kita daripada ada orang tiap-tiap hari. Masa baru ni saya pergi tahun 2023, ada kawan saya tu tiap-tiap hari lepas solat subuh lepas solat subuh dia jalan kaki pergi Masjid Quba. Dia dah tahu shortcut. Sebab siapa pergi ke angkat wudu daripada Madinah tadi, berjalan kaki pergi ke Masjid Quba, semayang 2 rakaat, dapat macam umrah punya pahala. Pergi tiap-tiap hari pergi. Saya tak larat lah. Saya pergi juga tapi tak ada macam tu. Kawan-kawan ajak, Syekh, pergi Syekh. Seremban besar tapi malas kan. Dia kata, tu kawan-kawan musik tak apa kan. Itu, jom pergi. Kita tahulah kita mampu takat mana kan. Tapi pergi. Cuma dapat kat Masjid Quba tu memang kita tafakur lah sekejap. Itu sebab kena tahu sejarah tuan. Kalau tahu sejarah, kita pergi itu, kita orang mutawif tak cerita pun tak apa. Mikang sibuk tu tunggu. Apa mutawif? Ceritalah. Mutawif pun tak terlayan semua orang. Jadi tu sebab sebelum kita pergi umrah haji tu, kita tahu kat sini sejarahnya macam mana, kat sini. Jadi bila kita pergi tu, kita dah ada ilmu tu, kita tahu kat sini ini yang berlaku ni. Kita minta ilmu, ya Allah, kalau saya lah Nizam, tahu saya minta apa? Kongsi sikit. Ya Allah, aku tak ada bersama tu, tapi kau bagi aku rasa tu. Lepas tu ikut Allah lah bagi. Macam mana rasa tu? Minta lah nanti. Pergi dekat Quba tu, minta Allah bagi rasa tu. Rasa macam mana masjid, ketika masjid ni mula didirikan oleh sahabat Rasulullah dan Rasulullah. Tapi saya tak boleh sahkan dia atau tidak. Tapi yang penting saya minta kan. Kalau Allah bagi Allah. Tapi kalau kita tak tahu sejarah tu, kita pergi saja, lepas tu semayang 2 rakaat belah. Bas ada lagi tu, bas bagi dekat setengah jam. Boleh berapa rakaat mah? Setengah jam. Banyak tu. Semayang kat pintu, semayang kat tepi. Pergi sampai dekat mimbar. Arab tu tak bagi, dia tak bagi. Bahkan dia tengok Arab ni satu perangai, dia tengok orang nak beribadah dia tak kacau. Betul? Dia tengok orang, dia perhati kita, dia tengok pindah daripada semayang kat situ, semayang kat situ. Sebab apa? Ada sunnah dia tu, pindah-pindah tempat. Sebab setiap tempat tu akan jadi saksi kita besok di akhirat kita. Sebab kita duduk kat taman ni, kalau pergi masjid bagus, tapi jangan sampai tak datang surau ni. Datang surau ni, sebab dia semua akan jadi saksi tu kan, akan jadi saksi. Okey tuan, so begitu keadaan dia meriah. Akhirnya Rasulullah duduk di rumah Arqam, Abi Arqam, sampai diriwayatkan tuan rumah dia ada loteng. Dia nak suruh Rasulullah tidur atas kan. Sebab tak gamak dia nak tidur atas, Rasulullah kat bawah. Tapi Rasulullah tidur bawah juga. Punya tawaduk Rasulullah tidur bawah juga. Sahabat tidur atas tu gelisah. Diriwayatkan gelisah lah. Rasulullah kat bawah ni. Kita baru dapat rumah selesa sikit, bapak datang, bah jangan buat
sepah-sepah ni kan. Senang nak dapat rumah ni. Kalau saya, anak saya taubat, saya tak pergi dah rumah dia sehingga kau berubah. Sebab kita ni bapa, kita ni ibu, rumah anak tu rumah kita, bukan rumah dia. Bukan rumah dia dari segi syariat. Walaupun yang beli tu kita beli memang, kita pakai duit kita, tapi bila bapa kita datang, mak kita datang, tu rumah dia. Bahkan kalau dia tak ada pun, kita tak ada kat rumah, bapa kita nak masuk pun boleh. Tu sebab siapa bapa mak duduk kat rumah dia, layan macam raja, layan macam pemaisuri. Jangan letak dekat store belakang ke kat mana. Abah duduk kat belakang ni sebenarnya bilik ni biasa bibi duduk. Kuang asam dia budak. Kan? Jadi kalau kita ada berani bagi bilik kita yang ada semua ada mak ada TV. Bilik ada TV. Dalam bilik ada TV. Dalam bilik master. Bagi itulah kalau ada berani. Kita duduk di mana? Kita duduk bilik kecil. Mak kita kata, kau besar duduk bilik kecil dah. Tak apa, mak duduk. InsyaAllah mungkin itu jadi asbab kita masuk syurga. Apa masalahnya? Setakat bilik hebat kat dunia ni kalau banding dengan syurga kecil je, betul ni? Kan? Kecil je. Sekarang ni kita nak cari maligai di syurga ni. Jalan-jalan dia dah Allah bagi dah. Di antaranya ra'i mak bapak kita dan sebagainya. Jangan tunggu aku nak ra'i. Kalau Rasulullah datang aku dah. Rasulullah yang suruh kita jaga mak bapak kita, ra'i ibarat raja. Jadi kalau kita buat, sebenarnya kita dapat cinta Rasulullah lah. Dulu sahabat dia dapat ra'i terus Rasulullah. Kita, macam mana aku nak ra'i Rasulullah? Ra'i mak bapak kau, Rasulullah yang suruh. Jangan minta dasar. Mana dalil? Memang ada dalil. Cari sendiri. Marah aku nak beritahu. Semua nak tahu dalil ayat berapa. Ada. Saya ni tak kuat menghafal, tapi insyaAllah saya dah baca tu saya ingat. Tapi kalau tanya ayat berapa tu saya tak ingat lah. Tapi kalau saya dah baca tu saya ingat. Memang ada dalil. Jadi kalau orang nak tanya dalil, kau cari dulu sendiri. Ya, memang ada. Kau jumpa nanti kalau kau cari. Kau baca daripada kulit ke kulit, kau akan jumpa. Okey. So, dah nak isyak Tidak berapa lama Rasulullah SAW berada di Madinah. Umaisyah binti Milhan, ibu Anas, datang bertemu baginda. Ini paling syadu ni. Beliau turut membawa bersama anaknya, Anas yang masih kecil tersebut. Anas berlari-lari di hadapannya, rambutnya terjurai di dahinya. Setibanya di hadapan Nabi SAW, beliau memberi salam. Wahai Rasulullah, semua lelaki dan wanita Ansar telah memberi hadiah kepada Tuan. Namun saya tiada apa-apa yang boleh saya hadiahkan selain anak saya ini. Ambillah dia. Dia akan berkhidmat untuk Tuan mengikut apa sahaja yang Tuan mahu, kata ibu Anas kepada Nabi SAW. Jadi macam tu jiwa mereka sebab sahabat Ansar ni bila Muhajirin datang, sahabat-sahabat Rasulullah daripada Mekah datang, tak bawa apa-apa. Yang kaya pun tinggal semua harta benda, tak ada bawa apa, serai sepinggang. Jadi sampai kat situ orang Ansar yang ada tanah bagi tanah, yang ada rumah lebih bagi rumah lebih. Tapi ibu Anas ni tak ada apa-apa. Tapi tak diceritakan bapa Anas, jadi saya tak berani nak tambah-tambah. Jadi ibu Anas ni tak ada apa-apa. Tapi jiwa besar. Jiwa besar tu Cik Mat. Apa aku boleh sumbang untuk agama aku ni? Apa aku boleh sumbang untuk bantu kekasih Allah ni? Itu yang dia datang, dia serah Anas. Ini dia yang ada. Aku nak serah anak aku. Masa tu Anas umur 10 tahun. 10 tahun. Dan di sini apa yang tersiratnya? Mengapa akhirnya Anas tu berjaya? Walaupun dia sempat hidup bersama dengan Rasulullah 10 tahun je. Sebab lepas tu Rasulullah wafat. 10 tahun saja di Madinah. Lepas tu Rasulullah wafat. Mengapa dalam tempoh 10 tahun dengan Rasulullah tu, walau dia anak kecil, masa diserahkan kepada Rasulullah umur dia 10 tahun, kemudian dia hidup bersama dengan Rasulullah 10 tahun, umur dia 20 tahun je. Tapi dalam tempoh 10 tahun tu dia jadi ulama yang hebat. Kita belajar bertahun-tahun, makin semak adalah kadang makin tak faham aku suka pergi majlis ilmu ni, tapi makin ustaz terang makin kelabu aku, makin kelabu. Berpuluh tahun dah kita belajar. Tapi Anas 10 tahun dia. Pertama guru tu sendiri ada keberkatan lah. Dengan syarat
Rasulullah dah tentulah hebat kan. Tapi kita ni, saya nak bagi yang tersirat. Tuan-tuan, bila kita belajar ni, dia mesti bertemu 3 ikhlas. 3 ikhlas. Guru kena ikhlas, murid kena ikhlas, ibu bapa yang hantar tu pun kena ikhlas. Bertemu 3 ikhlas ni luar biasa akan berlaku. Tapi kalau 3 ikhlas ni tak bertemu, guru ikhlas, anak murid ikhlas, tapi bapa yang hantar anak murid tu tak ikhlas. Aku sebenarnya tak harap sangat Mahatafis ni, tapi inilah yang paling dekat. InsyaAllah anak dia tak jadi apa-apa. InsyaAllah anak dia makin belajar makin tak faham. Sebab dia dah rosak. Jadi Ibu Anas ikhlas, Anas ikhlas, Rasulullah ikhlas. 10 tahun luar biasa jadi ulama, tempat rujukan sahabat Rasulullah. Walau umur dia baru 20. Masa Rasulullah wafat tu umur dia baru 20 tahun, tapi dah jadi ulama. Abu Bakar rujuk dengan dia, Sayyidina Umar rujuk dengan dia. Itu tawaduknya Abu Bakar. Dia pun ulama besar juga, tapi dia rujuk. Kita ni baru dapat sijil setinggi agama menengah, stamp. Itu pun dah tak boleh tegur dah. Kalau kita baca bacaan macam tak berapa kena je orang tegur. Buat pasal macam tu? Sijil apa dah? Saya stamp tu. Bagi stamp kat kepala dia sekali pun tu. Kan? Baik. Jadi di mana kelebihan mereka? Ikhlas. Kita ni masalah ikhlas yang jadi masalah besar kita. Kalau tak ikhlas, habis. Ibadah, ilmu tinggi mana, ibadah banyak mana, semua habis. Dan bila tak ikhlas ni, yang tak sampai ke ujung dia apa? Ilmu mesti ilmu yang bermanfaat. Tanda ilmu yang bermanfaat, kita dapat beramal dengan ilmu tersebut. Tanda amal itu diterima, iaitu amal itu soleh atau tidak, mesti membuahkan akhlak. Dia takkan sampai kat situ Nizam. Membuahkan akhlak itu tak sampai kalau ada kecacatan yang paling besar ialah ikhlas. Dan tuan-tuan, ikhlas ni Allah akan uji daripada mula kita nak beramal, ketika kita beramal, sesudah kita beramal. Sebab nak confirm betul ke ikhlas. Kadang-kadang kita lulus masa sebelum nak beramal, lepas tu lulus ketika beramal, masa semayang tu lulus, lepas beramal tak lulus. Sikit dia. Contoh kita kata lepas semayang, kita kata aku menyesal betul datang masjid tu, kan? Lama pula imam baca surah tadi, baca Al-Mulk pula tu maghrib tadi. Contoh. Walau bukan lama pun, betul tak habis 30 ayat dia, habis juga tak. Tapi bila kita tercabar, habis. Ataupun kita dah buat ni, kata imam banyak buat kerja kat masjid ni, surau ni kan. Tiba-tiba Allah datang ujian, ada pula yang tak puas hati kan. Jangan mam, kena bertahan kan. Tiba-tiba imam kata, kalau aku tahu malah aku buat. Habis. Dah buat tak tahu je, kan? Buat tak tahu je. Sebab itu ujian yang Allah datangkan datangkan tapi melalui manusia. Jangan marah orang tu, jangan marah. Allah hantar tu. Hakikatnya Allah hantar. Nak test kita, ikhlas tak ikhlas. Jadi tuan-tuan, pengajaran besar kalau daripada peristiwa Ibu Anas ni dengan Anas, masa dia serah Anas pada Rasulullah tu, saya sangat yakin dia sangat ikhlas, Anas sangat ikhlas, Rasulullah dah tentulah ikhlas. Betul. Dan kita ambil pengajaran, apa pun kalau melibatkan macam anak kita, nak kita serah belajar dekat college ke universiti, walaupun anak kita nak belajar dekat politeknik, jangan silap, kalau anak kita nak serah dengan ustaz di Mahatafis baru mesti ikhlas. No. Saya lama di politeknik. Berkhidmat betul di politeknik 11 tahun, tapi selepas dah bersara sampai sekarang orang politeknik masih panggil saya. Kadang-kadang buat program kaunseling, dia kata apa masalah budak ni? Saya kaunselor, tapi bukanlah semata-mata pendekatan psikologi, tapi dia sembang sama budak tu, rupa ada isu pada mak dia, bapak dia. Kadang ada isu pada budak tu. Saya sebenarnya bukan dah, saya tak percaya muka-muka pensyarah politeknik ni. Saya nak masuk universiti. Sebab dia rasa pensyarah kat universiti je tu pandai, pensyarah kat politeknik tak pandai. Dia rasa pensyarah kat universiti je tu hebat,
Pensyarah dekat politeknik, lebih lagi pensyarah dekat komuniti ini seolah-olah third class. Pensyarah dekat politeknik komuniti itu belajar kat universiti juga. Betul. Dia dapat daripada tuan guru dekat universiti juga. Tapi bila ada masalah tu yang problem, walau belajar di politeknik dan komuniti, paham sistem dia senang. Tak mungkin gagal, tak mungkin gagal. Itu saya punya pengalaman yang banyak. Tak mungkin gagal. Kalau pelajaran ini gagal, mungkin ada masalah sebenarnya. Jadi tuan-tuan, cukup setakat tu. Seperti biasa kita buat satu muka surat je. Nanti kalau ada rezeki kita sambung. Jadi Anas ni radhiyallahu anhu ada 1, 2, 3, 4 muka surat lagi. Ingat tak sempat habis. Lepas raya lepas raya baru sambung. Baik tuan, ampun maaf, mudah-mudahan kita dapat pengajaran. Saya doakan tuan dapatlah pergi ziarah Rasulullah kan sebelum akhir hayat kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.